KJ dipecat. Hishamuddin Syahrir digantung keahlian UMNO. Yang ini ditulis oleh beritaharian.com.my pada 27 Januari 2023. Silakan. Bekas Ketua Pemuda UMNO yang juga Timbalan Ketua UMNO bahagian Rembau Khairil Jamaluddin dipecat keahliannya dari UMNO malam ini ketika mana artikel ini telah dituliskan. Saya malah nak baca panjang sebab I think it tend to be kind of technical dan saya bukan orang UMNO. Dr. Adam Zubir saya tak tahulah dia orang UMNO ke tak. Kita kena cek keahlian lah. Undi itu rahsia. Tapi ahli parti saya tak berapa nak sure lah. Okay. What do you think? Cikgu Luan selaku penggemar politik kan. Cikgu Luan memang dah tahulah KJ dan konco-konconya. Okay. Memang dah diletakkan dalam list, I would say wanted list lah untuk di-kick selama at least tahun lepas lah kan. Dan knowing that yelah, kita pun tiba-tiba kerajaan bertukar, tiba-tiba ada kerajaan perpaduan kan, yang mana yang sokong, yang mana yang benci, masing-masing duduk bersekedudukan sekarang ni, macam-macam benda yang berlaku lah. So first, saya sendiri tak terkejut lah kan bila berita ni keluar. Regardless siapa yang saya sokong, maksudnya parti mana yang saya sokong, benda tu tak penting kan? Belum penting lagi kan? Okay. Tapi saya sendiri memang I would say saya ni in fact Ulan pun tahu kan dekat episod kita amalkan sistem meritokrasi. Meritokrasi tu apa? Boleh jelaskan sikit? Sistem meritokrasi ni maksudnya kita suka ataupun kita akan pandang, kita akan respect orang-orang yang buat kerja yang bagus despite parti politik kat mana. Dan saya personally rasa KJ ni seorang yang bagus lah, menteri yang bagus. Saya setuju. Saya pun setuju juga kan. Despite you bukan sokong UMNO ke, you sokong UMNO ke, whatever, saya nampak in terms of workmanship ataupun kerja yang beliau buat sejak daripada menjadi menteri sukan and then kemudian jadi menteri menteri sains lah. Sains kemudian convert menteri kesihatan. Menteri kesihatan lah. Kan. So bila saya tengok beliau seorang yang buat kerja lah. Dan bukan sekadar pandai bercakap di medan politik tapi buat kerja juga. Dan orang-orang ini yang bagi saya respect orang-orang macam ni. So bila KJ dipecat, saya tak pelik lah. Okay. Ya, sebab tapi you cakap dia kerja bagus, tapi you tak pelik bila dipecat. Macam mana tu? Dia seorang yang bagus dalam parti politik yang bagus ke tak bagus? Yang tidak bagus lah. Secara umum. I mean, benda ni kita tak payah nak selindung lah. I mean, you can see prestasi mereka. Sejak daripada PRU yang keberapa sampai ke sekarang ni, memang prestasi mereka sangat-sangat buruk lah. Dan kalau kita tengok orang-orang yang kena buang ni, orang yang kena pecat, orang yang kena gantung ni adalah orang-orang yang memang sangat kuat ataupun sangat lantang bersuara. Betul, setuju. So it's like go back to zaman kita again kita keluar sekejap daripada Malaysia ni, kita pergi zaman-zaman purba dulu. Zaman-zaman zaman tamadun Islam misalnya. Ketika itu orang-orang yang bagus inilah orang yang akan dibuang ataupun disisih, dikeluarkan. And sebab apa? Mereka nak maintain that leadership, that orang kata gila kuasa kan. Bila orang terlampau nak pegang pada kuasa, mereka sanggup buat apa sahaja demi nak mempertahankan kuasa tersebut. So I wouldn't say that sekarang ni kalau kita tengok dekat parti politik Malaysia ni the leadership tu bagus atau tak bagus. Tidak. Cuma saya nak cakap kalau kita tengok track record, normally orang-orang yang macam ni lah yang kita nak simpan. Betul. Tapi dalam konteks bisnes ke bukan konteks bisnes? No, dalam konteks politik dulu. Dalam konteks politik masih lagi dalam politik. So bagi saya sebab tu saya personally macam Hishamuddin Syahrir ni saya tak nak komen lah. Tapi KJ sendiri dipecat tu saya nampak memang it's like not a surprise. Why? Because of there's no alignment dengan the leadership. Betul. Maksudnya leadership buat benda yang bagi saya amat terkejut lah kan. Tindakan-tindakan yang mereka ambil. Tapi like KJ je yang memang lantang bersuara mempertahankan apa orang kata prinsip beliau. Itu bagi saya memang you kena pecat lah. Tak sesuai untuk berada di bawah
parti politik tersebut. Tu my point of view, okay, untuk KJ dipecat ni. Tapi kalau let's say lah, kalau kita nak kaitkan dengan apa yang kita buat, sebab kita orang tak masuk politik kan, when it comes to business boleh ke benda ni terjadi sekiranya untuk syarikat swasta ataupun orang yang bekerja sendiri, yang ada staff sendiri? So saya ada satu pegangan ataupun prinsip yang saya pegang sejak tahun 2019 lagi. Sejak saya jumpa dengan salah seorang, I would say mentor lah, yang mengajar saya, okay, banyak benda. Nama beliau Tihaf Eka. So bagi mereka yang mungkin tak kenal Tihaf Eka, okay, anda semua mungkin kenal Robert Kiyosaki, sebab saya banyak sebut nama Robert Kiyosaki. Saya Google sekejap so korang boleh tengok. There's another one, okay, another guy called Tihaf Eka. Okay, Tihaf Eka ni author kepada buku Secret of the Millionaire Mind. Okay, Secret of the Millionaire Mind. So dalam buku ini beliau ada satu kata-kata yang saya pegang sampai ke hari ni lah, kan. Ulwan mungkin tahu. Apa? How? Saya tak habis lagi baca buku tu. Dia start dengan how. How we do anything is how we do everything. Nampak? Betul Kan? Nampak? Macam mana boleh tahu? Saya terbiasa tertukar. Tapi Kan? sebab Dr. Adam memang sentiasa ulang. Setiap kali meeting memang beliau akan ulang lah. It's like my mantra tu. Yep, exactly. So the actual word is how you do anything is how you do everything. So kenapa saya cerita benda tu dulu? Sebab benda yang sama juga. So contohnya apa yang berlaku kat medan politik sama juga berlaku di medan bisnes. Okay. So saya dulu pun sama juga. Saya dulu pun pernah join company. Macam Ulwan pun. Ulwan pun pernah join company. Jangan namakan, okay? Jangan namakan, okay? Tapi saya faham. The feeling is mutual. Company lah company kan. Ya. Ini kita pernah bercerita kan pengalaman kita di mana kita dibuang. Betul? Betul tak? Macam Ulwan pun dibuang. Yelah, technically. Sebab apa? Sebab kita ni bagus. Yelah, betul, exactly. Kan, kita bagus, kita nak cuba bawa perubahan yang bagus, kita nak cuba membantu syarikat untuk jadi lebih bagus, tetapi sebab the leadership dalam syarikat tersebut mungkin for whatever reason tak bersekepala, bersahaluan ataupun tak mempunyai impian yang sama. So disebabkan itu mereka, cara paling mudah sebab mereka ada kuasa, mereka sisihkan kita, mereka singkirkan kita, mereka buang kita. Nampak tak? Sama tak? Sama tak jawapan yang saya berikan bila bab KJ ni dipecat dengan situasi kita? Betul, sama, masa kita bekerja dengan orang ataupun kita sebagai seorang business owner pun sama juga. So bila saya dekat Episoris ni lain lah. Cik kan, sebab channel kita kan ni apa? angkat habis Boleh buka hiring marilah jom sorry. kan. Dekat episode ni sebab saya belajar daripada kesilapan saya, satu lagi saya dapat ilham ataupun saya ni dilatih untuk berfikiran seperti orang di contohnya di United Kingdom lah, di UK. Mana datangnya meritokrasi ni sebab saya belajar daripada UK. Contohnya saya ni bukannya rakyat UK, saya bukan rakyat British. Tapi saya dapat peluang pekerjaan. Yalah, dapat saya exposure punya kan. Bekerja 3-4 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Saya punya peluang sama dengan local. Mungkinlah slightly, mungkinlah tak adalah macam sehebat mereka, sebab mereka boleh bercakap bahasa mereka dengan lancar. Misalnya kita orang Malaysia mungkin tak boleh lah nak cakap British slang kan. Kurang lah sikit. So tapi selain daripada itu, peluang saya sama. Dia memang gunakan sistem meritokrasi. Maksudnya kalau you bagus, you dapat. You tak bagus, sorry lah. Tak kisahlah you ni lahir kat British ke, you ni whatever it is. Kalau you tak bagus, you tak pass lah. Kan? Ada ramai juga kawan-kawan saya yang British yang fail. Ada juga ramai kawan-kawan saya yang British yang tak dapat kerja, kan? Mereka terpaksa tunggu setahun. Sedangkan ramai juga masyarakat contohnya Malaysia yang belajar di UK dapat pekerjaan, dapat sambung belajar jadi pakar dan sebagainya. In fact, a few of my friend dah jadi pakar pun dekat sana. Kan? So point dia apa? Point dia adat ataupun orang kata apa? Culture. Budaya Exactly. tu saya bawa dan saya terapkan dekat dalam Episoris ini, di mana orang yang bagus itulah yang kita bagi banyak peluang. Betul. Bagi peluang nak belajar lebih lagi, training, subsidi, gaji naik, bonus, award, kan? Orang yang tak bagus tak dapat apa-apa. So that's is how basically that's how to me lah. Itu yang saya nampak cara yang terbaik untuk kita growkan lagi syarikat kita, bisnes kita, supaya bisnes kita ni jadi bisnes yang boleh bermain di dalam
permainan ataupun persada dunia. Betul, saya setuju. Saya so- selaku orang yang berada dalam environment yang very leadership yang sangat-sangat bagus lah. I'm talking about storage lah. Bukannya sebab saya bekerja bawah tu dan saya nak mengampu, bukan. This comes from bottom of my heart lah. Just nak tunjukkan kepada you guys is leadership is everything lah.